بصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري من غافلون. Kamu ni yang ni ada tak ni? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitu mithaqi hafizuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa شيامي محمد جبلت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم محمد ذكره روح لأنفسنا شكره فرد على الأمم محمد رحم الله العباد به سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها ظلم محمد ضاحك لضيف مكرمه داره والله لم يزم محمد ماته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا يشفي من السقام محمد لا نرى شفاعته خير داع عند مزدحم محمد شافعنا محمد خاتم لرسل كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى روح والدنا ووالديكم وإلى روح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى روح النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين.
اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kuliah duha kita. Kita menggunakan kitab Qalbun Salim, iaitu kitab syarah bagi kitab asal penawar bagi hati. Kita tengok muka surat 150, iaitu tajuk besar dia ini berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji, iaitu sangat suka makan, ataupun dalam kita asal itu loba atas makan. Jenis suka makan sampai nak buat ibadat pun susah, kenyang. Jadi kat sini kita sambung keburukan kenyang, muka surat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Keburukan kenyang. Kenyang pula mempunyai beberapa keburukan. Pertama, tidak merasa sedap ketika mengerjakan ibadah. Kenyang. Jadi keburukan kenyang ni, pertama, tak merasa sedap ketika mengerjakan ibadah. Ngantuk, kan? Lepas tu nak rukuk pun susah, perut penuh. Kemudian yang kedua, menambahkan keinginan hawa nafsu. Perut sihat, perut kenyang, dia pergi ke lain pula. Ketiga, tidak ada perasaan belas kasihan kepada orang miskin kerana ketika dia kenyang, dia menyangka semua orang juga kenyang. Tidak seperti jika dia lapar, dia akan merasa simpati terhadap orang miskin yang juga lapar sepertinya. Inilah juga antara hikmah kenapa diwajibkan puasa. Kalau tidak diwajibkan puasa, entah kita ni tak pernah pun rasa lapar, kan? Makan je, jadi tak pernah rasa lapar. Jadi oleh kerana antara hikmah puasa supaya kita merasa lapar dan kita merasa feeling, perasaan macam mana orang yang lapar. Tidak kita boleh cakap lapar, tapi kita sendiri pun tak pernah merasa lapar. Itu antara hikmah diwajibkan berpuasa. Yang keempat, sukar mengingat ilmu untuk memberi yang boleh memberi manfaat. Jadi sebab tu orang kata kenyang otak menjadi lembab. Yang kelima, orang yang memiliki iman yang sempurna selalu berulang alik ke masjid, dan orang yang terlalu kenyang pula selalu berulang alik ke tandas. Kesian kita, kan? Sekejap makan sakit perut, dah membuang kan, lapar lah balik, makan ni sakit perut lagi. Orang beriman, orang yang memiliki iman yang sempurna selalu berulang alik masjid, kita berulang alik ke tandas. Macam mana, kan? Mudah-mudahan Allah lindunglah kita daripada mati dalam bilik air, mati dalam tandas. Cara mengurangkan tabiat makan. Sebelah dia, yang bawah ni yang dia punya apa, nota kaki yang lepas kita dah baca. Macam mana cara nak mengurangkan, macam mana nak mengurangkan tabiat makan? Jika kamu bertanya, aku dah biasa kenyang, bagaimana mungkin aku nak meninggalkannya? Kita dah biasa kenyang, tiba-tiba nak suruh kita kurangkan makan. Maka dijawab, dia mudah bagi orang yang hendak melakukan secara beransur-ansur. Kita dah biasa kenyang, lepas tu nak suruh senang-senang, nak suruh kita kontrol makan. Mana boleh? Boleh bagi orang yang betul-betul nak, right? Slow-slow. Caranya, kurangkan sesuap makanan pada setiap hari ketika makan. Dia akan mengurangkan kadar sepinggan makanan masa sebulan. Mula-mula kurangkan suapan setiap hari itu, lama-lama daripada 2 pinggan jadi 1 pinggan.
Jika dilakukan setiap hari secara istiqamah, maka kamu tidak akan menyedari kesan daripada pengurangan itu pada dirimu, sehinggalah makan sedikit akan menjadi kebiasaan. Cara nak kurangkan makan, mudah-mudahan dapat kita beramal. Tapi bab makan ni saya nak baca pun malu. Dia baca lah kan, kalam daripada ulama kita berkaitan dengan keburukan orang yang sentiasa kenyang. Jadi kalau tak dapat nak kontrol pun, kita istiqamah lah Isnin Khamis puasa. 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti. Tak lama nak puasa, alhamdulillah kan, diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kat atas ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, beriman diwajibkan kat atas kamu sebagaimana umat-umat terdahulu puasa. Mudah-mudahan hasil daripada puasa kita jadi orang yang takwa. Jadi nak merasalah kita 2-3 minggu lagi perut kan kosong. Sekarang ni penuh dia macam. 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti. Ini bagi orang yang nak mensedikitkan makan. Ketahuilah keadaan makan sedikit itu ada 3 peringkat. Pertama, as-siddiq, orang yang benar-benar makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat, iaitu jika kurang daripada kadar tersebut boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Dia makan ni untuk jangan mudarat dia. Kalau mudarat lembik pula nak ibadat tak boleh. Ini kadar orang siddiq, orang yang siddiqin, maqam orang yang tinggi kan. Dia makan tu sekadar untuk jangan mudarat. Nanti tak boleh nak ibadat sempurna pula. Yang kedua, setengah cupak sehari. Jadi secupak tu banyak mana? Kalau setengah cupak banyak mana? Secupak tu banyak mana? Tengok nota kaki dia. Dalam ukuran moden, satu cupak ataupun satu mud bersamaan dengan 650 gram. Satu cupak. Satu hari orang tak puasa ni kerana uzur, dia tak boleh nak ganti, dia memang tak boleh nak puasa dah, kita kena bayar fidyah kan. Sehari secupak. Jadi kiraan hari ni 650 gram. Bagi orang yang ada saudara mara ke mak saudara ke apa yang dah memang tak puasa apa semua ni, nak habis puasa, nak masuk bulan puasa ni kena selesaikan lah ni kan. Satu cupak sama dengan 650 gram. 30 hari maknanya 30 cupak lah. Sehari kalau sekilo pun 30 kilo, tak sampai 30 kilo pun. Jadi kalau kata setengah cupak bagi 2 kan, dengan 50 gram. Satu cupak dinilai bersamaan 1/4 daripada satu gantang Baghdad. Gantang lagi besar kan. Tapi kiraan cupak ni untuk yang fidyah ni cupak. Jadi makan 1/2 cupak sehari. Cukup makan setengah cupak sehari, iaitu memenuhi 1/3 perut. Penuh perut ni 1/3 penuh. Begitu diamalkan oleh Sayyidina Umar dan sebahagian para sahabat. Mereka makan segantang gandum untuk setiap 7 hari. Begitu diamalkan oleh Sayyidina Umar, iaitu setengah cupak sehari. Mereka tak makan padi kan, gandum. Jadi 170 Sayyidina Umar. Siapa dia Sayyidina Umar? Beliau ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi. Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi, khalifah Nabi yang kedua, Khalifah Ar-Rashidin selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dipanggil Abu Hafas dan digelar Al-Faruq, yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Masuk Islam ketika hanya sekitar 40 orang sahaja yang memeluk Islam ketika itu. Antara orang tak awal juga lah, tapi yang tak awal sekali orang dewasa Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan Khadijah, Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Kanak-kanak Sayyidina Ali, hamba Zaid bin Harithah. Perempuan
Khadijah. Orang dewasa Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Umar ni pun antara yang terawal juga lah. Tapi kalau dalam sirah tu, yang terawal betul-betul dewasa Sayyidina Abu Bakar. Termasuklah salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, Masya Allah, kan? Termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Yang dijamin masuk syurga ni, dan itulah sahabat-sahabat Nabi. Antara ini Sayyidina Abu Bakar. 4 orang tu mesti ya, Khalifah Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian yang maqam dia berada di China, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ni adik ipar kepada Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid suami kepada adik Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Fatimah bin Al-Khattab yang kena lempang lah. Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam ya, dengan adik dia ngaji. Kemudian Abdul Rahman bin Auf ni satu orang sahabat yang kaya, Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Tapi yang lain-lain tu semua sahabat radhiyallahu anhu, tapi tak dapat. Ini dah dijamin, dah disebut kan. Begitu dia amalkan Sayyidina Umar. Cerita Sayyidina Umar tadi ya. Jadi Sayyidina Umar ni khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar ni adalah sahabat yang salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Mereka makan segantang gandum untuk setiap 7 hari seminggu. Jadi satu gantang tu, nota kaki bawah tu, satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Satu cupak bersamaan dengan 650 gram. Oleh itu satu gantang bersamaan dengan 2.6 kilo. Satu gantang bersamaan dengan 2.6 kilo. Cupak kecil ni sekarang tak pakai lah semua kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu juga, sebab dalam kitab fiqh ni. Cuma dalam kitab fiqh pun kalau bab fidyah ni pun dia dah translate kepada gram. Macam dulu masa belajar dulu zaman dua kolah kan, bersuci menggunakan air 2 kolah kan. Dia kata 12 tin minyak tanah. Masa tu pakai tu kan, 12 tin minyak tanah. 12 tin minyak tanah ni, mungkin zaman tu semua orang beli minyak tanah, minyak gas kan. Jadi dalam kitab fiqh dulu pun disebut 12 tin minyak tanah, bersamaan dengan 2 kolah. Yang kata air mutlak, kalau kurang daripada 2 kolah tu masuk najis, dia jadi mutan najis. Jadi dulu kiraan. Sekarang ni dia pakai meter berapa kolah tu, agak-agak lebih kurang sentimeter sekian-sekian. Ni kadar orang yang makan lah, yang kata sikit makan tu. Makan sekadar untuk dia makan, untuk jangan mudarat. Yang kedua, sehari secupak, setengah cupak. Setengah cupak sehari. Kemudian secupak setiap hari. Memadai makan secupak setiap hari. Jika makan lebih daripadanya, maka dia masih lagi dalam peringkat orang awam dan tergolong dalam kalangan orang yang banyak makan lah. Dicampur-campur lah semua tu maknanya, daripada pagi, tengah hari apa semua. Kalau lebih daripada tu, maknanya kategori orang awam lah.
tak termasuk dalam peringkat orang yang sikit makan. 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi keutamaan. Makan sedikit jika dilihat dari segi masa ada 3 peringkat. Paling tinggi dia lapar selama 3 hari atau lebih. Maksudnya setiap 3 hari atau lebih baru makan sekali. Wish. Sayyidina Abu Bakar berlapar selama 6 hari. Pertengahan makan sekali setiap 2 hari. Itu nota kaki dia. Maksudnya setiap selepas 2 hari baru makan sekali. Ini kehidupan para sahabat. Paling rendah sekali makan sekali setiap hari. Mereka yang makan sebanyak 2 kali sehari tidak termasuk dalam kategori berlapar sama sekali lah. Dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Saya ni lapar tak makan ni. Makan tengah hari kan petang lah. Ni malam belum makan ni lapar. Tak gitu. Tak termasuk lah. Macam kita ni tak termasuk lah. Tidak termasuk di kalangan orang yang berlapar. Dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Pukul 10 lah makan. Makan tengah hari lah makan. Petang lah makan. Habis. Jadi dalam bab berlapar ni, kesimpulan dia, orang yang sentiasa buruk makan ni ataupun buruk lantak ni, makan, termasuk dalam salah satu daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Lemah je nak baca kitab ni kalau bab tu. Mana-mana pun kan? Tapi tak apa, kita dah masuk yang itu hari kan, kena nak meraihkan. Itulah. Tapi maknanya sekurang-kurangnya kita faham. Maknanya makan banyak ni salah satu daripada sifat mazmumah. Dalam bab beramal kita dapat amal banyak, sekurang-kurangnya amal sikit ni jadilah kan? Jangan tinggalkan semua. Bab yang kedua, banyak bercakap. Banyak bercakap ni pun salah satu daripada sifat mazmumah. Ketahuilah banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela, yang wajib kita jauhi, kerana apabila seorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Imam Malik berkata, tu huraian daripada tu Imam Malik berkata, kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi illa al-kalama fa inna fadlahu yadurru. Segala sesuatu yang berlebih itu baik, kecuali berlebih-lebih bicara, kerana ia membahayakan. Segala sesuatu yang berlebih itu baik. Kalau semayang lebihkan sikit, ambil semayang lebihkan sikit, bagus. Kalau baca Quran tu lebihkan sikit, bagus kan? Tapi dalam bab bercakap, bahaya. Sayyidina Abu Darda berkata, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulaini munsitun wa'in au mutakallimun alimun. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali untuk 2 orang. Orang yang diam, yang faham, atau orang yang bercakap, yang berilmu. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali 2 orang. Orang yang diam, yang faham, ataupun orang yang bercakap, orang yang ada ilmu bercakap untuk mengajar, beri nasihat gitu kan. Kalau cakap merepek, tak bagus. Percakapan yang sia-sia adalah penyebab hati menjadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Hati menjadi mati. Imam Ghazali kata, tanda hati mati bila kita melakukan maksiat, kita tak merasa apa-apa pun. Bila kita, contohnya, bila kita lewat semayang, kita relax, tak ada nak kelang kabut kan? Ataupun tak ada nak rasa apa-apa. Jadi tanda hati tu mati. Kalau orang yang buat maksiat, dia dah lali, dia biasa, tak ada rasa goyah langsung kan? Panggillah penceramah Isra Mi'raj ke apa, dia tak peduli, ceritalah tentang kena lidah, kena apa, kepala kena gantung apa kan. Tak ada rasa apa-apa. Tak ada apa, dia pun tak apik pun nak pergi dengar tu kan.
Itu hati dah mati. Tapi kalau kita kan, bila dengar kuliah ada rasa gerun sikit, dengar tengok mana terjemahan baca hadis, tengok ada rasa gegar sikit tu, maknanya hati tidur. Rasa ya Allah aku banyak salah tu, adalah hidup dah tu hati. Kita tengok nota kaki dia 174. Daripada Sayyidina Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimal qalbuhu wa la yastaqimul qalbuhu hatta yastaqimal lisanu wa la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehingga lurus hatinya. Hati kena lurus. Hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lidahnya. Seseorang tidak akan masuk syurga jika jirannya tidak selamat daripada kata-kata buruknya. Tak masuk syurga kalau jiran itu tak rasa selamat dengan dia. Aku berjiran dengan salah orang. Ini jenis petir ni. Jiran tak rasa selamat dengan kita sebab mulut kita, maka tak masuk syurga kita. Jiran kena jaga. Sebab Nabi SAW dipesan oleh Jibril, pesan tentang jiran, buat baik kepada jiran, sehingga kan Nabi merasakan, sehingga Nabi menyangka jiran tu dapat wasiat, dapat pusaka kita pun termasuk jiran. Maknanya anak lelaki 1/2, isteri dapat apa semua, jiran pun dapat. Sehingga macam tu sekali. Tapi tak dapat lah. Cumanya Jibril selalu mengingatkan tentang jiran, buat baik dengan jiran, sehingga Nabi menyangka jiran pun termasuk di kalangan yang dapat pusaka. Jadi maknanya kita sendirilah, kita ada jiran, kita sendirilah kena jaga supaya jangan dengan sebab kita ni jiran rasa, tapi kita pun tak tahu kan. Kita pun tak tahu jiran suka tak suka dia tu. Ha? Cakap banyak dan peramah. Tapi dalam apa kalam Arab dia kata, kalam fiddah. Kalaulah bercakap itu perak, diam itu adalah emas. Kalaulah bercakap tu perak, maknanya diam tu emas. Lebih elok diam lah. Tapi kalau jenis peramah, cakap yang manfaat, tak ada masalah kan. Peramah, tapi cakap benda yang faedah lah. Maksud dia cakap yang larang. Sayyidina Uthman bin Affan berkata, ini masih lagi apa? Syarah daripada kitab yang asal tu lah. Syarah ni yang menarik. Kitab asal tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu sampai tu ucapan sesi adalah penyebab hati jadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Syarah ni disyarahkan oleh Ustaz Muhadir Jul. Jadi Ustaz Muhadir Jul ni disyarah ni dia ambil daripada kitab-kitab lain. Jadi kita mudah. Sayyidina Uthman bin Affan berkata, hamud dunya zulmatu fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Terlalu inginkan dunia adalah kegelapan kepada hati, dan bersungguh-sungguh menginginkan akhirat adalah cahaya kepada hati. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ni dia punya kalam hikmah dia, min alamatil mautil qalbi, min alamatil mauti qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujuhiz zulati. Termasuk dalam tanda-tanda matinya hati ialah tidak berasa sedih atas apa yang kau tidak lakukan daripada ketaatan. Tak sedih, tidak menyesal, tak rasa sedih pun kita hari tak rasa sedih pun kita datang lambat contoh kan, datang masjid terlambat, Allah tak sampai, datang tu masbuk dah, tak rasa sedih.
Tak rasa sedih macam kita terlepas, tertinggal sembahyang sunat subuh. Termasuk tanda-tanda mati hati ialah tiada berasa sedih atas apa yang kau tidak lakukan daripada ketaatan-ketaatan, dan tidak menyesal apa yang kau telah lakukan daripada perkara-perkara yang gelincir. Perkara dosa ni tak rasa sedih pun. Aduh, tersilap sesuatu, tergelincir daripada dosa, tak rasa sedih. Tu tanda hati mati. Beliau mengatakan lagi, al-khuznu ala fuqdan at-ta'ati fil hali ma'a adam an-nuhudi aw ay al-irtifa'i ilaiha fil mustaqbali min alamatil iqtirari. Bersedih atas tidak berupaya melakukan ketaatan dalam satu keadaan sedangkan tidak dapat mempertingkatkan, iaitu menaikkan kepadanya pada masa akan datang, adalah termasuk tanda-tanda tertipu. Sekadar sedih sajalah. Terlepas tahapan ni. Tapi tak ada pula nak perbaiki supaya tertipu juga. Duduklah, itulah saya masa muda tak sampai dah duduk dalam majlis-majlis ni. Duduk menyesalnya tu lah, tapi tak nak perbaiki. Saya dah tua ni, baca Quran pun Allah tergagap-gagap. Menyesal betul so. Menyesal so mari masa muda-muda tak pergi ngaji tu. Itulah. Tapi tak nak perbaiki, tak nak belajar. Maka dia kata sini, tanda-tanda termasuk dalam tanda-tanda tertipu. Bersedih, tak berupaya melakukan ketaatan dalam satu keadaan sedangkan tidak dapat mempertingkatkan, tak dapat menaikkan pada masa yang akan datang. Menyesal masa saya masuk pojok sibuk, menyesal. Tapi bila dah free, dah pecen lah kata. Tak ada pula nak ni. Jadi sekadar menyesalnya tu tertipu. Menarik ni kalam adalah kitab hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga berkata, min alamatil mautil qalbi al-unsu ma'al khalqi wal wahsyatu fil khalwati ma'allah waftiqadu halawati zikril maksumi. Antara tanda-tanda matinya hati adalah berasa senang ketika bersama makhluk. Allahu Akbar. Gelisah ketika menyendiri bersama Allah dan tidak merasakan manisnya zikir. Dengan makhluk kami suka. Bila menyendiri, lepas nak cepat je. Bila nak berzikir pun tak seronok, tak suka. Nak copet. Kalau dengan makhluk tu kan main, sembang tu. Tapi kalau dengan nak menyendiri bersama Allah, duduk nak lepas sembahyang nak berzikir, bawa tengok jam, padahal tak ada apa pun. Konon-konon sibuk sangat kan. Tu kita lah kan tertipu. Tanda hati tu dah mati gitu. Jadi alhamdulillah lah kita bila kita baca kalam-kalam Syekh Athaillah As-Sakandari ni, kita boleh muhasabah diri kita lah kan. Kita macam mengata aku tu, sebenarnya itulah tujuan dia kita baca kitab ulama ni. Itulah yang menyebabkan ni apa ni, sambung dia punya yang main dia tu daripada kitab Penawar Bagi Hati. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang urusan lidah. Daripada Sayyidina Muaz berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahal yakubun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyembamkan manusia dalam neraka atas muka atau hidung mereka, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah. Maknanya dengan sebab lidah ni lah manusia akan dihumbankan, diseret,
dihumbankan muka tu dengan hidung dia tu, diheret, dimasukkan dalam api neraka. Sebab apa? Sebab lidah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka dia hendaklah berkata benar atau dia hendaklah diam. Lidah ni bahaya. Yang saya risau, yang kita risau ni, lidah ni, kita tak mengumpat, tapi kita duduk bercampur dengan orang yang mengumpat. Lepas tu kita tak cegah. Kepala orang sedap mengumpat kan, kita pula tak ada kekuatan. Dah ini cerita-cerita buruk orang, tak mau. Tak ada kekuatan. Jadi kita pun kudu gila lari je lah. Tapi kita dengar ni, kita tak cegah. Risau juga. Termasuk di kalangan orang yang bersekutu juga, sama juga. Daripada Sayyidina Sah As-Sa'di berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "May yatawakkal li bima bainal khiyaihi lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Sesiapa yang menjaga keranaku apa yang ada di antara dua janggut lidah, dan apa yang ada di antara dua kaki, iaitu kemaluan, aku menjaminkan syurga kepadanya. Siapa boleh jaga? Siapa boleh jaga lidah? Siapa boleh jaga dia punya kemaluan? Aku jaminkan syurga kepadanya. Jadi hadis ni daripada Sayyidina Sah As-Sa'di. Beliau ialah Abu Abbas Sahli bin Sa'id Al-Ansari. Pada mulanya namanya ialah Hazn, kesedihan, tetapi ditukar oleh Nabi SAW dengan nama Sah, mudah. Ketika Nabi SAW wafat, beliau baru berusia 15 tahun. Meriwayatkan 188 hadis. Meninggal di Madinah pada tahun 88 Hijrah. Ini termasuk sahabat Nabi juga. Dia sahabat Nabi, tak kisahlah umur muda ke tak muda kan. Macam kita, istilah kita sahabat, sebaya satu sekolah, oh ni sahabat betul. Jadi ni kita bawa lah anak taman kita umur 15 tahun, 20 tahun. Wah, bawa sahabat kan? Tak ada sahabat ni anak jiran kan. Tapi dalam istilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kira lah dia kanak-kanak ke, dia asalkan dia beriman dengan Nabi, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup sezaman dengan Nabi lah, beriman dan pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ini golongan-golongan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua yang berlubang, iaitu mulut dan kemaluan. Daripada Sayyidina Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man katharu kalamuhu kathrus saqtuhu, wa man katharu saqtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla bihi. Sesiapa yang banyak bercakap, maka banyaklah salah, dan sesiapa yang banyak salah, maka banyaklah dosa, dan siapa yang banyak dosa, maka nerakalah lebih layak untuknya. Kebinasaan lidah, ketahuilah lidah mempunyai kebinasaan yang banyak, tetapi cukuplah engkau untuk menjauhkan diri daripada semua kebinasaan tersebut dengan beramal dengan satu ayat Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah SWT, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Jadi maknanya tak ada kebaikan melainkan
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pesan-pesan, selalu pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan dengan kesabaran. Selalu pesan kebaikan, selalu pesan tentang kesabaran. Selalu suruh orang sabar. Datang kat cerita mengungut, cerita kan, mengungut. Tak tahulah saya paling sabar. Tu kena pesan. Banyakkan pesan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Nanti bila kita pula ada masalah, orang pun pesan kat kita macam tu, sabar. Sabar Ustaz. Jangan ni, sabar. Orang pula macam tu juga. Memang Allah suruh macam tu. Ayat ini bermaksud janganlah bercakap sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dirimu, dan tahanlah apa yang kau ingin cakap untuk sesuatu yang memberi kebaikan. Ayat ini maksud jangan bercakap sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dirimu, dan tahanlah apa yang engkau ingin cakapkan untuk sesuatu yang memberi kebaikan. Tindakan begini boleh melepaskan diri daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat ialah jika percakapan itu ditinggalkan, ia tidak akan kehilangan pahala akhirat atau kebaikan dunia yang sangat diperlukan. Sesiapa yang menahan dirinya tidak bercakap kerana hanya akan bercakap bila dia boleh memberi kebaikan saja, sudah pasti kurang dia bercakap. Dia bercakap benda-benda yang perlu. Tapi kita ni tak suka pula orang menantu, dapat menantu tak nak bercakap, kan? Kita nak orang yang bercakap. Dapat rumah tak nak bercakap pun boring, kan? Nak bercakap. Sebenarnya Islam ni, dia kata kalau dah bercakap tu tak ada faedah. Kalau bercakap tu tak ada faedah, bercakap tu perak, diam tu emas. Kalau bercakap benda yang dosa, tu bara neraka. Sesiapa yang menahan diri tidak bercakap kerana hanya bercakap bila boleh memberi kebaikan saja, sudah pasti kurang dia bercakap. Oleh itu, kamu hendaklah berfikir ketika nak bercakap sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika kamu menyebut nama Allah SWT sebagai ganti percakapan yang tidak bermanfaat tadi, sudah pasti adalah satu keuntungan yang sangat besar, kerana zikrullah adalah seperti sepotong emas, dan percakapan yang tidak memberi manfaat adalah seperti sepotong tanah yang keras. Kita zikir dulu seseorang, zikir itu emas umpama. Kalau dia bercakap yang tidak memberi manfaat, cakap tapi tak bermanfaat, hanyalah seketulan tanah je yang keras. Nak buat tanam pun tak boleh, tanah keras. Apakah mungkin orang yang berakal menolak sepotong emas dan mengambil sepotong tanah yang keras? Perbandingan ini merujuk kepada percakapan yang tidak berdosa. Itu kalau bercakap tak berdosa. Tapi kalau kita duduk seorang pula, orang bercakap, kita duduk seorang pula pegang tasbih, kita pula kan macam bagus je, kan? Jika percakapan itu satu dosa, ada dosa pula, maka dia telah rugi kerana menolak emas mengambil api, dan ia adalah kerugian yang sangat besar. Jadi api adalah perumpamaan untuk percakapan yang ada dosa, seperti mengumpat, menghina orang, berbohong, bergaduh, mengadu domba, membuat fitnah dan lain-lain. Dosa besar. Tanbih, tanbih peringatan. Berhati-hati dengan golongan ruwai bidah. Orang yang pandai bicara, orang yang pandai berbicara tanpa ilmu yang mendalam. Pandai cakap tapi tanpa ilmu yang mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas sanawatun qadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yuhawwanu fiha al-aminu wa yantiku fiha ruwaybidahu qila wa marruway bidatu qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammati. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dibenarkan orang-orang yang berdusta dan didustakan orang yang jujur. Akan datang kepada satu manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan.
Dibenarkan orang yang berdusta. Orang yang berdusta dibenarkan. Maknanya semua orang yang pembohong ni betul, dia betul. Ini Nabi kata kan, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dibenarkan orang yang berdusta dan didustakan orang yang jujur. Orang yang jujur dikata dusta. Orang yang dusta dikatakan benar. Dipercayai orang yang khianat dan dikhianati orang yang amanah. Serta orang ruwai bidah telah berani angkat suara. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah ruwai bidah? Itu baginda menjawab, orang yang tidak tahu apa-apa tetapi berani berbicara masalah umum, masalah semasa, masalah ilmu. Cuba tengok hari ni, betul lah. Cuba tengok dalam netizen. Bila mufti ni keluarkan pendapat yang tak sama dengan dia punya nafsu dia, memang kena hentam. Memang kena hentam. Tak kira lah kau siapa, kau mufti ke, kau ada ilmu ke. Sehingga kan mufti wilayah tu, yang mufti wilayah baru ni dia keluar statement apa tu. Orang pumpang. Catatan, Ar-Ruwaib Hidah adalah sirah tasrih bagi Hidah, Rabidah, dan tak marbutah di akhirnya menunjukkan mubalaghah ar-Rabidah. Ialah seorang yang lemah dan tenggelam dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya. Orang yang bukan orang yang jahil cakap tentang agama. Orang yang tak sepatutnya mengeluarkan statement tentang agama ni. Hari ni kalau dia tak cakap secara direct pun, kalau tengok dalam netizen dalam Facebook ke apa kan, bila komen habis. Tak kira lah kau siapa, kau orang agama ke, kau memang bidang syariah ke, tapi netizen ni dia kira tak kena dengan apa dia punya nafsu dia kan, habis. Kesian. Ada satu Ustaz Muhaizat, statement dia kata, bila Nabi ikut kanan, ulama ikut kiri, dia akan ikut kiri. Waktu kena hentam. Orang yang tak ni pun hentam kan? Orang yang tak tahu apa-apa pun hentam. Tanyalah statement maksud dia macam mana kan? Nabi kata macam ni, ulama kata macam ni, ikut ulama ni sebab ulama pewaris Nabi. Bila Nabi kata man taraka solah muta'ammidan faqad kafara jihara, siapa yang tak semayang, meninggalkan semayang dengan sengaja, maka nyatalah dia tu kafir. Jadi perlu dijelaskan oleh ulama maksud daripada hadis ni kan? Daripada hadis ni perlu dijelaskan oleh ulama. Kalau tak dijelaskan oleh ulama, kafir tak semayang sebab ni hadis Nabi. Sebab tu bila dalam bab begitu juga dalam hadis kan, daripada satu hadis, ulama fiqh yang akan mengeluarkan hukum. Ulama fiqh yang mengeluarkan hukum. Jadi Nabi kata macam ni, lepas tu ulama ni dia pewaris Nabi, alim, ulama, mujtahid mutlak. Jadi dia yang akan daripada maksud ni, sini maksud dia. Jadi kita ikut ulama. Ikut ulama, adakah tak ikut Nabi? Ikut Nabi lah tu kan? Tapi oleh kerana zaman sekarang kan, dah kesian, macam dah nampak macam sesat sangat dah. Kadang ngaji macam-macam ngaji kan? Ustaz ni tapi kena hentam dengan, itulah hari ni kan. Faedah amalan zikir di akhir zaman. Habib Alawi bin Muhammad Ahdad berkata, hendaklah seorang pada zaman ini membanyakkan membaca Al-Falaq dan An-Nas
Dan adalah juga dia menjadikan sebagai wirid antara keduanya, kerana zaman ini banyak syaitan dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Beliau, iaitu Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, selalu mengijazahkan untuk membanyakkan menyebut nama Allah Al-Latif, Al-Latif, dengan membacanya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali pada setiap hari. Ya Latif, Ya Latif. Tapi tak apa, kita kena ada lah satu zikir yang kita amal, macam apa, Ratib Al-Atas tu kan. Tak kira lah apa-apa, zikir lepas semayang pun, zikir lepas semayang tu kan. Kalau kita boleh istiqamah yang tu, itulah zikir-zikir kita nak bawa bekal. Ada orang dia tambah-tambah lagi kan. Termasuk dalam perkataan yang tidak memberi manfaat ialah bercerita tentang pemusafiran. Ini mana tak termasuk dalam tidak memberi manfaat. Kita ingatkan benda tu manfaat lah. Saya pergi, dia jalan dia tu memang berbukit sikit dia. Maknanya itu termasuk, maknanya tak bermanfaat lah. Jenis makanan setiap tempat, macam kita selalu cerita tu lah macam mana kan. Cerita kita cerita pun, baca pun kena kat kita juga. Ada kat tempat saya pergi, dia punya tu sedap sikit. Kalau patin ni, kalau sini kurang. Saya gemar sini, cerita pasal makanan, tak faedah lah tu. Segala adat dan tingkah laku manusia. Saya pergi dia jenis leher-leher panjang tu. Dia orang dia, kita cerita dia, mana cerita adat pun tak faedah juga. Dan tingkah laku manusia serta cara perniagaan dan perusahaan yang dijalankan oleh penduduk satu tempat. Dia orang memang, kampung tu memang buat, mana kita cerita tu sebenarnya tak termasuk benda yang tak faedah. Tapi tak adalah berdosa. Perkara-perkara inilah yang selalu dibicarakan oleh orang ramai. Betul lah, ini lah kita selalu cakap. Tapi mana benda tu sebenarnya tidak bermanfaat. Umpama kalau zikir tadi, mas bercakap cerita-cerita tu hanyalah bukan perak, seketul tanah yang keras. Tapi kalau dalam pada duk leher-leher panjang cerita tu, tapi yang masuk sepoi tu dengan tu haji tu, dia pula dah tu dah keluar api pula. Maknanya bara daripada neraka, dosa. Yang tadi cerita-cerita tu dia tak manfaat je, dia tak dosa. Yang masnya zikir. Keburukan lidah, wallahu a'lam. Sambung minggu depan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.